Jemput air hitam. Terima kasih Datuk Pengurusi. Saya terus kepada butiran 020400 Perkhidmatan Veterina dan juga 020600 Makis. Berkenaan dengan isu bekalan telur lagi, pada 1 Mac yang lalu, Yang Berhormat Menteri telah mengumumkan sejumlah 1.28 bilion ringgit untuk meneruskan subsidi pada tahun ini sehingga 30 hari bulan Jun 2023 demi memastikan bekalan telur ayam di dalam negara kekal stabil. Namun, persoalan saya ialah, adakah subsidi ini akan terus dikekalkan selepas itu atau sebaliknya? Saya nak tahu sama ada dalam bajet ini 1.28 bilion secara eksplisit masuk dalam bajet ataupun akan dimasukkan dalam bajet tambahan. Itu pertama. Apakah cara penyelesaian selepas 30 Jun? Diapungkan harga? Atau bagaimana kita nak memastikan rakyat tidak dibebankan? Dan untuk subsidi 1.8 bilion ringgit yang digunakan untuk tahun lalu, adakah ianya telah dibayar kepada penternak? Ramai penternak yang datang mengadu mengatakan mereka masih menunggu pembayaran subsidi untuk Julai hingga Disember tahun lalu. Apakah punca kelewatan? Seterusnya, saya ingin membangkitkan isu yang telah tidak dijawab oleh Yang Berhormat Menteri dan ucapan sebelumnya mengenai keterjaminan kualiti telur yang dibawa masuk dari India. Sejauh manakah telur yang dibawa masuk menepati kualiti yang ditetapkan oleh Makis dan selamat makan? Ini satu isu yang sangat relevan. Ada atau tidak telur yang ditolak, dibentikan di pelabuhan yang tidak dibenarkan masuk kerana kualiti tidak mengikut piawaian atau cara pengendalian tidak memuaskan. Ini bukan kegugasaran saya sendiri. Aitam, ini juga dibangkitkan oleh Fomkas. Aitam. Sekejap belum lagi. Minta tambahan juga telur. Ini pada perkara penting. Saya nak berucap di Dewan ini dan saya harap saya tidak akan diugut lagi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker kerana memberi surat pada saya. Ini surat untuk wakil rakyat. Siapa saya yang membuat ucapan di dalam ni terlindung di bawah perlembagaan Fasa 63. Saya sebagai seorang. Kajian koyak. Okey, ini saya seorang speaker yang bijaksana dan arif. Akan tetapi semalam jam 9.51 pagi, saya menerima panggilan daripada seorang insan bernama Deepak yang mendakwa dirinya mewakili JNE Advanced Tax Sdn Bhd yang mengata beliau telah berbincang dengan PMO untuk saya buat satu statement dan kita settle di luar mahkamah. Saya kata apa ni? Saya rasa Sekejap. Ini jangan potong Steve, saya habiskan dulu. Apa yang berlaku ialah, Datuk Speaker, apabila saya kata, saya tak sebut nama syarikat kamu, saya tak sebut nama kamu. Dan kenapa you nak buat? Dia kata, you kena buat satu statement untuk betulkan apa yang dibuat di Parlimen. Saya kata, saya tak sebut nama you, tak sebut syarikat. Apa kena? Saya cuba jadi juru cakap rakyat. Ini masalah bekalan telur. Saya tak ada niat, saya tak ada apa-apa kepentingan sebab saya tak nak tahu siapa dapat. Sebab tu tak sebut nama. Buat kali pertama saya sebut nama. Dan dia kata, saya dah mengarahkan peguam saya pergi mahkamah untuk buat satu writ saman. Ini apa ni? Surat daripada speaker. Ini macam mempelekehkan surat. Institusi parlimen ni, kalau ini kita kena cite the contempt of parliamentary proceeding. Datuk Speaker, saya rasa dalam kes ini kita memandang berat. Apa nama PMO ni? Saya pun tak faham apa yang berlaku. Yang Mohamad. Terima kasih Datuk Speaker. Datuk Speaker, ini adalah satu bukan saja unethical tapi intimidation. Kalau kita bersambung bagi orang menggunakan nama PMO atau nama PM macam ni, dia akan bagi kita dalam satu situasi bila semua nanti besok kita bagi orang gunakan nama speaker juga. Jadi saya minta takkan YBI Hitam sebagai bukan saja ahli parlimen, sebagai parti presiden, takkan dia tak tahu apa yang betul-betul niat Perdana Menteri dengan pejabat Perdana Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Ini saya boleh bagi jawapan. Saya bagi jawapan dulu sekejap. Pada 22 Januari, hari pertama tahun baru Cina, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri datang ke Rumah Terbuka. Saya bincang secara khusus tentang telur yang diimport daripada India. Saya tak setuju. Perdana Menteri dengar, saya kata kita kena cari satu penyelesaian. Saya rasa ini bukan arahan daripada Perdana Menteri. Ini orang pakai nama PMO ni. Ini yang jadi satu penyakit. Jadi saya rasa dalam kes ini
ia tak sepatutnya berlaku. Saya tidak rela diperkotak-katikkan sebagai bidak-bidak catur pada mana-mana syarikat yang mahu saya buat statement. Tak boleh. Sebab saya cuma sebagai juru cakap kepada rakyat. Ini masalah yang penting. Jadi, Datuk Depusi, dalam kes Aitam, ni... boleh? Sikit. Okey, terima kasih. Berkaitan isu telur, ini satu isu yang panas lah. Terima kasih Aitam, terima kasih Speaker. Cuma boleh tak masuk dalam ucapan Aitam, apakah nama syarikat yang dapat import telur dari India tersebut dan juga bagaimana cara pemberiannya, sama ada fast track nego ataupun direct nego. Terima kasih Tuan. Saya rasa Menteri dah jawab ni, boleh rujuk balik pada handset. Ini sangat penting. Sebab tu untuk ahli parlimen di sana di sini tetap kita ada satu prinsip, kita sebagai juru cakap rakyat tak boleh diugut dengan apa cara sekalipun.